Ini adalah kehidupan laut. Ada banyak spesies haiwan yang hidup di sini. Banyak daripada haiwan ini pernah ditangkap ataupun terancam punah. Dan daripada ini, kita boleh mengelak daripada haiwan seperti jerung. Dan inilah kisah dari haiwan ini. Dan banyak sekali haiwan yang belum pernah kita jumpa ataupun haiwan pelik ini yang tak pernah kita dengar. Jadi saksikanlah Sea Animals. Pada siang hari, ada satu haiwan ini yang haiwan ini badan dia besar, ekor dia macam ikan, muka dia bulat dan ada tangan kotor. Ini adalah dugong. Dugong atau dikenali sebagai lembu laut, ianya adalah salah satu haiwan yang hidup di laut. Haiwan ini tetap hidup bersama. Dugong adalah spesies mamalia yang suka makan umpan laut. Bukan umpan laut, iaitu rumpai laut. Oh, rumpai laut. Walaupun begitu, mereka juga suka memakan ketam. Jadi, haiwan ini tidak diketahui. Jadi, saya tidak tahu tabiat pemakanannya apa. Apakah mereka ini omnivore, carnivore atau herbivore? Dugong suka beristirahat. Jadi mereka akan tidur sebentar. Dan haiwan ini adalah satu haiwan yang spesiesnya terancam kerana haiwan ini diburu oleh manusia untuk mendapatkan tulang, daging dan kulitnya yang istimewa itu. Dugong ada suara yang istimewa juga. Jadi kita harus memelihara haiwan ini. Ada satu ular yang bisa hidup di kawasan ini. Olive sea snake. Mereka adalah salah satu haiwan seperti ular yang boleh hidup di permukaan air ini. Dan sangat jarang kita nak jumpa ular laut. Dan pada khasiatnya juga, ularnya ini pergerakannya yang sangat unik ataupun aneh. Kerana pergerakannya ini seperti orang yang sedang menggeliat. Fosil daripada ikan orca sangatlah langka. Jadi kita tak dapat nak membezakannya. Dan akan menghilang jika anda menghancurkannya. Dugong mempunyai mulut, jadi sangat senang untuk tertelan dari dalam rumpai laut. Udang dan obo-obo mempunyai langkah yang sangat pelik. Daripada warnanya hingga ke bentukannya.
Udang biasanya hidup di air dan mereka akan dipanggang dan menjadikan seafood. Ada satu haiwan mamalia yang suka di tempat lain. Aquatic snail ataupun siput laut ataupun siput laut. Nah, begitu. Mereka adalah salah satu haiwan mamalia yang suka meninggalkan laut. Jika anda membeli akuatik di rumah ataupun aquatic snail ini akan hidup baik-baik saja di laut. Tapi jika anda mengeluarkannya dari dalam air hingga ke darat, haiwan ini akan mati begitu cepat kerana mereka tidak suka di tempat darat. Dan aquatic snail ini sama seperti siput pada umumnya, mereka mempunyai cengkerang. Jadi, aquatic snail ini akan sentiasa bersembunyi. Aquatic snail ataupun aquatic snail, nah begitu, adalah salah satu siput yang hidup di perairan yang jangkal. Mereka tidak suka perairan yang sangat panas. Oleh kerana itu, mereka perlu airnya suhu yang sangat tinggi, iaitu suhu dingin. Dan di sini ada satu haiwan yang seperti laba-laba, tapi kepiting. Laba-laba kepiting Jepun. Mereka biasanya hidup di Jepun dan kali ini ketamnya begitu besar. Jika ketam ini atau kepiting laba-laba Jepun ini besar, berarti isi dagingnya sangatlah banyak. Jika sangatlah banyak, pasti akan muncul. Disebabkan kepiting laba-laba Jepun ini kita tengok di mukbang spider crab, orang memakan kepiting ini. Bagi Malaysia, gua enggak tahu. Ataupun kalian cek ada di YouTube ataupun di Google. Spider crab ini boleh hidup sampai 100 tahun. Jadi 100 tahun itu sangatlah banyak umurnya. Dan ada orang yang sedang membawa spider crab. Saya pernah menjaga ikan ini, jadi saya akan menggunakan pelampung dia. Sangat terluka kat sini. Spider crab ini mempunyai banyak umur dalam ratusnya. Jadi sangatlah banyak.
sini ada satu haiwan yang macam jerung tetapi tidak berbahaya. Ikan mola-mola ataupun ikan matahari. Mereka biasanya memakan obo-obo. Walaupun begitu, jika anda mengatakan bahawa kalau mola-mola makan obo-obo akan mengalami terluka, padahal tidak. Mola-mola tidak akan merasakan efek lukanya itu. Jadi, mola-mola sangatlah istimewa. Mola-mola sama seperti ubur-ubur. Sebenarnya bukan ikan, melainkan plankton. Ya, mereka adalah plankton. Dari banyak hal spesies ini masih boleh kita pecahkan dan ada banyak lagi mola-mola yang hidup di sini ataupun sunfish. Hari yang begitu malam, sunyi dan bakal gereget. Ini adalah walrus yang sedang tidur. Walaupun walrus ini bukan haiwan laut, tetapi haiwan ini masih terkelap dalam kehidupan laut kerana haiwan ini boleh berenang. Walrus adalah salah satu anjing laut yang boleh berenang dan tidur. Dan pada pagi hari, mereka akan beraktivitas seperti biasa. Mereka adalah salah satu mamalia yang suka berenang. Jadi, haiwan ini boleh berenang tanpa perlu mengetahui masalah hidup. Gading mereka yang sangat panjang seperti gajah itu membuatkan hiasannya lebih cantik dan pergerakannya sangatlah unik. Anda boleh melihatnya. Pelik kan? Walaupun pelik, hal ini adalah golongan bagi banyak orang. Karena hal itu juga, walrus pada malam hari pun, walrus akan muncul pada pagi hari dan mereka akan berkahwin satu sama lain. Haiwan ini tidak berbahaya bagi manusia. Tapi jika anda mengganggunya dengan nocturnal, haiwan ini bisa saja menjadi haiwan berbahaya. Walaupun begitu juga, banyak teori lain yang boleh kita jumpa. Seperti anjing laut ini misalnya. Mereka adalah anjing laut Beagle. Adalah salah satu anjing laut yang sama seperti walrus. Tapi bezanya, haiwan ini tak punya gigi ataupun taring. Disebabkan tidak mempunyai gigi, haiwan ini perlu berjalan seperti ini. Perlu berjalan seperti ulat. Disebabkan di kawasan village ini ais biomnya lebih dekat, akan menjadikan berita hangat kerana pada malam hari baik kalsi akan keluar dari ais biom. Kebanyakan bayi kalsil ini akan tidur. Dan kebanyakannya ada di salah satu villager ini. Dan inilah ketibaannya mula berlaku.
Dan ini akan terjadi pagi. Ketika dah nak pagi, mereka akan terus bernyanyi sepanjang waktu. Berita bergempar untuk mencarikan itu. Anjing laut telah memasuki kampung villager hingga ke dasar sini. Setelah menceritakan hal-hal pelik terjadi, orang-orang menjadi lebih pelik lagi. Tapi kali ini bukan disebabkan anjing laut masuk di kawasan mereka, kerana ikan yang sangat pelik ini. Malah batuk. Oarfish. Mereka adalah salah satu ikan yang terpanjang di dunia dengan badannya hingga 20 kilogram. Dan oarfish ini juga banyak ditemukan kerana haiwan ini berlakunya ketika mereka sedang terdampar di pinggir pantai. Walaupun haiwan ini hidup di pinggir pantai. Oarfish ini sangatlah langka kerana mereka hidup di perairan yang sangat dalam. Oleh disebabkan oarfish ini tidak kuat lagi untuk berenang ke dalam permukaan air, hal ini akan terus ke sini dan akan menyebabkan haiwan ini terdampar. Ini berita bergempar untuk mencarikan haiwan itu di mana panjang. Seseorang menemui ikan yang sangat panjang ini di dalam kainnya. Rupanya haiwan ini digelar sebagai haiwan oarfish ataupun raja herring kerana haiwan ini sangat panjang dengan memiliki 20 kg sentimeternya, sangat panjang untuk mengkaikan daripada ini. Walaupun begitu, ikan ini juga digambarkan sebagai ikan bencana kerana boleh membawa gempa bumi dan tsunami di dalam air. Singkat macam tu juga, ikan herring ini pernah dibawa ke eksperimen dan pernah dioperasi. Setelah itu, haiwan ini mungkin akan dimasukkan kembali ke dalam pantai. Namun mungkin inilah raja herring hanya hidup ke pantai sebelum tsunami. Ya, mereka akan terdampar ke pantai apabila gempa bumi atau tsunami akan muncul dan kemungkinan mereka dilepaskan. Raja herring ini sangat nyata, bukan palsu. Jadi jika anda tidak masih ingat lagi, silakan tonton cerita Sisi Terang. Itu adalah video yang sangat istimewa dan video lama. Disebabkan kebanyakan dolphin ada di sini, jadi kemungkinan dolphin ini mempunyai satu ciri khas lagi.
dolphin berada di sekitar ini mungkin akan mengalami kegagalan yang buruk. Mimic octopus. Mereka adalah salah satu oktopus yang berwarna hitam putih seperti zebra. Dan dalam hal itu juga, oktopus ini juga dikaitkan dalam keharian ke seluruh dunia. Ada banyak spesies oktopus berada di sini, tetapi disebabkan mod ini mempunyai 4 oktopus sahaja, jadi kami akan membahas tentang satu-satunya. Dugang. Jangan dugang lagi terus. Ini adalah oktopus biasa. Ini adalah black-head octopus. Mereka adalah salah satu oktopus yang jarang orang nak jumpa kerana haiwan ini hidup di sekitar tropis dan Amerika Selatan. Mungkin mempunyai laut seperti ini. Oktopus ini hanya spesies 4 sahaja. Mereka sebenarnya adalah jantan. Anaknya mengecil hingga menumbuhkan masalah kesulitan. Yang jantan mereka sangat kecil, sementara yang besar itu adalah emaknya. Mungkin haiwan ini perlu hidrasi pada masalah lain. Oktopus yang lebih berbahaya. Blue ring octopus. Mereka adalah salah satu oktopus yang berbahaya kerana kalau terancam, haiwan ini akan mengeluarkan cincin birunya. Tetapi sangat berbahaya bagi manusia kerana oktopus ini sangat mengeluarkan risiko. Jika anda menyentuhnya dengan kayu atau semacamnya, racun itu akan menempel ke badan anda dan menyebabkan tidak dapat menghidrasikan lagi. Jika anda mau tahu ukuran dari oktopus ini, ukurannya sangatlah kecil, tetapi juga berbahaya bagi manusia. Dan kita harus memelihara alam liar di laut ini supaya mereka tetap ada dan hanya disaksi oleh haiwan lain. Tak kiralah haiwan itu dalam bentuk macutan, hilang dan semacamnya. Tapi oleh itu juga haiwan ini akan menjadi pupus jika mereka tertangkap dan akan menyebabkan kalori mereka menjadi tinggi. Dan itulah sebabnya haiwan ini perlu digalakkan diselamatkan. Dan dalam itu juga haiwan ini perlu hidup bersama manusia jika